Assalamualaikum, saya Tuah. Welcome to Freka Biztalk. Okay, hari ni aku nak sambung sikit daripada video aku yang awal tu, cerita macam mana nak memula bisnes. Macam mana kau nak buat bisnes. Time tu aku bercerita pasal daripada minat, iman, apa benda. So aku ada dapat satu pertanyaan daripada media sosial. Dia tanya, nak start bisnes tu dah tahu, tapi macam mana orang yang nak start bisnes? Contoh dia nak ni case, biasanya orang nak buat side income, ataupun nak start bisnes boleh, tapi biasanya nak buat side income. Macam mana dia orang nak buat bisnes tapi tak ada modal? Bila tak ada modal tak boleh buat bisnes ke? So jawab hari ni aku nak terangkan 2-3 cara yang aku rasa boleh buat tanpa modal. Okey, teknik yang pertama yang paling orang kata paling popular lah di Malaysia, sebab kebanyakan founder-founder menggunakan cara ini untuk membina usahawan-usahawan baru. First cara paling basic adalah dropship lah. Okay, dropship ni apa maksud dropship? Dropship ni mana kau tak perlu kau buat marketing, kau buat sales, kau tak perlu pegang produk, kau tak perlu buat apa. Customer bayar kau order dengan HQ yang pergi postage semua apa benda semua, dan kau cuma bayar dan biasanya dia orang akan bayar dari HQ ataupun bayar kau boleh, tapi yang penting kau tak perlu keluar modal untuk buat stok ke buat apa. So dropship ni paling biasa lah. Cuma biasa dropship ni kalau nak di compare dengan stokis apa benda, memang margin ni tipis sikit. Tapi kelebihan yang dropship ada adalah satu, risiko kerugian yang kurang lah. Maksudnya sebab kau dapat barang, kau dapat duit daripada klien, baru kau bayar HQ akan post barang kepada klien dan kau akan dapat commission situ. So dekat situ memang margin tipis, tapi kau tak ada cost operasi. Kau nak kena buat stok produk, kau kena hire staff packing, kau kena hire staff pergi logistik, courier semua benda. Kau tak payah fikir pasal benda tu. Kau just buat fokus sales dan marketing. Okay, bila orang cakap kalau buat tanpa modal, macam mana nak buat sales marketing? Macam mana nak buat cost marketing tu? Okay, untuk dropship biasanya di Malaysia dia akan fokuskan kita kepada circle-circle kecil kita, family, saudara mara, kawan-kawan. So kita buat sales marketing tu di kalangan keluarga kita. Contoh kita jual kuih lah. Hari ni kita jual kuih daripada Freka ada keluar produk kuih, contoh kita bagi pada staff as a dropship contoh. So staff ni akan promote pada saudara mara dia, pada apa. Contohlah hari ni dijual dengan harga RM50 dan commission dropship contoh RM10. So dia tak perlu pegang stok ni pun, dia just jual kepada, bagi tahu saudara mara, cakap okey kita ada jual biskut. Contohlah dia ambil order 10. Order ke HQ, customer bayar ke kita, kita post kuih ni pada klien, orang tu yang promote, dan dia dapatlah RM10 sebalang. Kalau 10 balang dah RM100. Ni contoh. So dekat situ dropship ni adalah satu cara utama yang kau boleh start dengan zero cost. Okey, cara nombor 2 yang sekarang aku rasa tengah trend adalah affiliate. Affiliate ni apa beza dengan dropship? Okey, affiliate ni lebih kurang dropship, cuma dia lebih mudah. Biasanya affiliate kat Malaysia ni kita guna link lah. Link affiliate. Contoh apa yang kita boleh nampak sekarang, aku nampak dekat Twitter, Facebook, IG, TikTok, banyak orang buat sharing. Contohlah hari ni sharing tentang masak. So dia sharing, biasanya staff famous ataupun TikTok famous, orang-orang public figure ni lah. Orang biasa pun boleh buat dengan circle-circle kecil dia, tak ada masalah. Method dia sama je, cuma audience dia berbeza. Okay, kita ambil contoh public figure. Dia akan buat sharing, cerita pasal dia masak. Dan dekat situ dia akan tease, cakap okey aku masak guna ni bagus, contoh guna periuk ni bagus, guna ni. Orang pun akan tanya mana nak beli periuk tu. Dia cakap okey nak beli boleh ikut link ni. So itulah link affiliate. Di mana link affiliate bila orang tu tekan, dia tak tahu pun siapa yang beli ke apa tak tahu. So bila orang tekan beli atas link dia akan dapat commission. So mungkin dia akan ada satu platform di mana dia dengan penjual contoh kuali tu, dia boleh tengok okey aku dah jual 10 barang melalui link aku. So satu barang contoh lah untung dia bagi commission 100. So kalau 10 barang dah 1000. So sekarang affiliate ni memang tengah hype gila lah kat mana-mana. Selalunya aku nampak link affiliate ni ke Shopee juga. Shopee mungkin dah ada buat sistem affiliate apa benda, aku tak mengikuti benda tu. Tapi sekarang banyak, kalau kau tengok content creator, dia buat konten, bawah tu dia akan cakap okey dapat barang ni sini. Kita pun tak tahu, orang tu sendiri tak tahu siapa yang membeli, dan dia pun tak nampak direct menjual, dia just buat konten. So kat sini fokus dia adalah sales marketing juga. Cuma aku nampak
marketing dia lebih pada konten lah. Kau buat macam ni sampailah orang tu membeli. Dan sebab logik dia dekat dalam kita punya environment kita tak suka orang yang hard sell. Datang-datang terus, aku nak jual kuali ni, kau beli. Tapi kalau kita dia tunjuk pakai, dia buat konten, dia pakai, dia sendiri sebagai testimoni, dia cerita, dia tunjuk barang tu, video ke gambar ke hasil ke, orang di situ minat dan orang akan mencari. So kat situ adalah trend baru yang kau boleh affiliate. Dan bagus affiliate ni, kau boleh jual lebih daripada satu barang. Contoh dropship, kau fokus pada kuih. Tadi yang cerita pasal kuih ni. Okay, kau nak buat jual contoh kuali, kau kena buat cerita pasal kuali pula. Dekat affiliate ni, kau boleh jual, kalau kita tengok dekat TikTok sekarang, orang tu ada lebih kurang 30-40 barang biasanya. Cuma ikutlah konten ni. Hari ni dia buat konten pasal kuali, dia bagi link kuali. Esok dia buat konten pasal baju, dia bagi link baju. Dan at last dia boleh tengok dekat dia punya mungkin platform, nak tengok berapa komisen dia bulan tu. Dan aku rasa ramai dah menjana income 4 ke 5 angka daripada cara ini. So ini adalah satu cara yang kita kena ikut on trend juga, di mana kita semua dah digital. Dan ini juga support ke revolusi 4.0, industry revolution. So kat sini aku rasa orang tak boleh terlepas buat affiliate, sebab benda boleh buat di rumah. Dan waktu kau tidur pun, kalau ada orang scroll beli barang, kau dapat benda tu. Kau tak payah pening-pening benda lain. So aku rasa benda ni yang benda utama yang orang kena catch up sekarang untuk buat bisnes. Okay, yang last kali, ini adalah cara tradisional. Cara ni susah sikit, tapi bagi aku okay, aku boleh banyak cerita pasal benda ni sebab aku sendiri start dengan benda ni. Okay, di mana sebelum ni aku buat Frika ni tanpa menggunakan modal. Menggunakan modal maksudnya daripada zero. Aku tak ada mesin, aku tak ada staff, aku tak ada kedai, aku tak ada orang yang rakam ni lah. So macam mana aku buat benda ni daripada zero? Okay, kita cerita pasal servis, aku akan cerita pasal servis baju lah sebab aku punya pengalaman sendiri. Okay, biasanya servis ni akan boleh bermula dengan zero modal. Contoh kita buat baju. Aku ada klien dan aku ada supplier. Aku outsource semua barang. So klien nak buat baju, contoh 50 helai, aku akan minta deposit 70% contoh. So deposit tu aku gunakan untuk bayar pada supplier. Dan aku tak keluar sesen pun duit aku untuk transaction ni. Semuanya daripada klien dan supplier. Aku cuma orang tengah saja. Cuma kita consult lah, kita assist lah, ni barang kita hantar ni. Dan biasanya duit deposit aku minta lah duit deposit cost terus. Cost berapa baju kat kilang tu. So dia masa balance nanti ambil barang. Jadi aku dah bayar 70% dekat supplier, aku dah boleh keluar barang pada supplier. So aku bagi customer tu 30% balance tu. Biasanya itulah untung aku. So kat situ aku dah tak ada hutang dengan supplier. Dengan klien pun aku tak ada masalah. So benda tu lah yang aku ulang. Dan bila kau dah ulang 20-30 kali, untung-untung tu at last dah jadi duit kau lah. So kat situ lah kau ada kelebihan sikit. Contoh kau nak bagi tahu pada klien lain, okay, kita ada offer 50% deposit, ataupun kita ada kita boleh ambil job-job yang menggunakan LO ke PO yang bayar after 1 month, after ikutlah kau punya kemampuan modal kau sendiri di situ. So untuk permulaan memang aku akan ambil job yang one off je. Kau deposit baru kita buat. Dah lama-lama after aku rasa dekat setahun lah baru aku berani ambil job-job yang bayar after sebulan, after 2 bulan. Dan kena ingat untung-untung tu juga sebenarnya penting untuk pembangunan bisnes kau. Kalau kau duduk guna bagi orang hutang, kalau dia sangkut, kau pun sangkut. So biasanya modal aku guna tu, selain aku bagilah adalah kelebihan pada beberapa syarikat untuk berhutang, aku gunakan duit tu untuk scale up bisnes aku. Cari staff, cari barang-barang, cari tempat menyewa. Dan satu lagi, orang yang tak perasan, cost defect. Kod berlakulah kesilapan dari pihak aku ataupun staff-staff aku. So duit-duit ni lah boleh digunakan untuk cover. Sebab takkan kita nak minta supplier, dia tak ada buat salah, dia dengar arahan kita je. So kat situlah sebenarnya kita punya kos-kos tu digunakan ke dalam tu balik. So dari segi asas dia, bisnes kau ni tak memerlukan modal pun. Kau cuma dapat deposit dan kau bayar supplier dan kau bagi balik barang pada klien untuk dapatkan balance payment. Selain tu, kelebihan servis ni, kau tak keluar modal duit, tapi biasanya kau akan modal kau masa dan tenaga lah. Masa contoh kau nak hantar barang daripada point A ke point B, supplier ke klien,
Dari segi tenaga pula, mungkin kau nak angkat barang tu, mungkin kau yang kena buat design sendiri sebab kau tak ada staff, tak ada apa. So kau tak ada modal kau adalah masa dan tenaga kau buat design sendiri. Ikutlah kelebihan masing-masing. Kalau kau pandai design, kau design lah. Kalau tak, kau terpaksa upah orang juga. Tapi upah orang pun bagi aku tak guna modal. Kau boleh je minta deposit dulu kat dia orang. So kat situ kelebihan servis. Dan sepanjang aku buat servis ni, aku rasa 2-3 tahun jugalah. 2 tahun yang pertama tu aku buat tanpa modal. Modal yang ada tu aku kembangkan dan alhamdulillah kembang sampai sekarang, dan insyaAllah lagi berkembang akan datang. Okay, so daripada 3 cara yang aku cerita, dropship, affiliate, service, orang boleh pilih mana cara yang paling sesuai dengan korang, mana cara yang paling yang kena dengan apa produk yang kau nak buat atau apa servis yang kau nak buat. Dan aku rasa benda ni juga berlaku juga pada semua usahawan-usahawan yang berada sekarang yang bermula. Mungkin dia orang bermula dengan cara yang sama. Tak salah kalau kau ada modal untuk bermula, tak ada masalah. Tapi kalau kau boleh start dengan zero modal, bagi aku dia lagi less risk lah dari segi kerugian apa benda kan. So aku harap 3 cara yang aku kongsi ni dapat bantu dan memberi manfaat pada orang yang baru nak bisnes ataupun orang yang nak buat side income. So berjumpa lagi kita. Bye.